Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk episod hari ini kita akan terus kepada tajuk periuk nasi elektrik. Jadi kita akan tengok sedikit apakah rupa bentuk bagi cerit elektrik, fungsi-fungsi asas serta dia punya rangka dalaman mengikut skematik elektrik. So kita terus kepada nota kita. Okey, rujuk nota kita saya kongsikan sebentar lagi. Okey, sekarang ini 3.8 periuk nasi elektrik. Jadi macam biasa, macam episod yang lepas-lepas, kita mengenali jenis kerosakan, mengetahui punca kerosakan dan langkah perbaikan. Jadi untuk periuk nasi ni ada banyak model-model periuk nasi yang pelbagai fungsi. Okay? Periuk nasi bukan sahaja boleh memasak nasi, ada periuk nasi yang boleh mengukus, boleh menggoreng dan sebagainya. Dan zaman sekarang zaman yang semakin canggih. Jadi sebagai asasnya kita akan tahu fungsi-fungsi apakah periuk nasi elektrik ni, dia punya basic function dia. Okey, seperti mana kita tahu, kita akan mengenali jenis kerosakan. Yang pertama sekali, kalau periuk nasi kita tidak berfungsi. Okey, kita macam dekat rumah kita, situasi berlaku bila kita nak masak nasi, kita cuba on periuk nasi tersebut tetapi tidak berfungsi. Bermaknanya ini menunjukkan bahawa tidak ada elektrik yang masuk melalui input, ataupun lampu pada periuk nasi tersebut tidak menunjukkan apa-apa tanda yang menandakan periuk nasi tersebut telah on. Okey, dan sebagainya yang kita tahu bila periuk nasi tidak berfungsi, kita letak nasi yang sudah kita basuh, kita cuba masak, memang tak masalah sebab dia tidak berfungsi kan, dia tak boleh masak dengan sempurna. Okey, so punca kerosakan, pertama sekali kita tengok tiada bekalan. Okey, punca kerosakan kita tengok tiada bekalan. Kita cek pada palam 3 pin ataupun dia punya kabel dia. Kalau ada current, mungkin periuk kita mengalami kerosakan selain daripada palam 3 pin dan wire 3 lembar kita. Okey, kalau ada punca kerosakan palam 3 pin, contohnya fuse dalam diputus, kita tukarkan fuse dia. Kalau kabel kita rosak, kemungkinan digigit tikus ataupun ada wire putus, kita perlu gantikan kabel tersebut. Mungkin juga elemen pemanas utama putus, menyebabkan nasi kita boleh on nasi kita, periuk nasi kita boleh on. Okey, tapi bila mana kita nak tahu nasi itu, adakah nasi dalam periuk nasi itu sedang memasak ataupun ada kesan haba ke. Jadi tak ada kesan haba, lampu masih on tapi haba tak terhasil dan nasi tidak masak, itu mungkin elemen pemanas utama putus. So solutionnya biasa kalau ganti elemen ataupun kita ganti pada plat pemanas dia. Antara punca kerosakan yang lain ialah termostat magnetik rosak. Termostat magnetik rosak ni biasanya dia melibatkan kotoran-kotoran. Biasanya kalau periuk nasi itu sudah lama kita pakai, kita perlu bersihkan punca sesentuh atau ganti termostat, ataupun kita ganti plat pemanas lah. Termostat magnetik ni dia berkaitan dengan kita punya plat pemanas pada periuk nasi tersebut. Okey, suis penghidup rosak. Kalau suis penghidup rosak, kita perlu bersihkan sesentuh suis atau ganti suis. Okey, kita bersihkan sesentuh suis atau kita ganti suis, mengikut keadaan suis tersebut lah. Kalau masih elok, kita bersihkan. Kalau dah ada kesan-kesan terbakar dan sebagainya, patah, kita perlu gantikan. Okey, antara jenis kerosakan yang kedua iaitu nasi tidak kekal panas selepas masak. Nasi tidak kekal panas selepas masak. Okey, ini adalah berpunca daripada
tiada bekalan, bekalan dia terputus di tengah jalan, elemen pemanas dia warm up dia memang tak ada, dia cut off terus, dia tidak selalu memanaskan. Biasanya periuk nasi kalau dia elemen warm up ni dia memanaskan pada keadaan suhu yang tidak memasak lah, maknanya dia hanya memanaskan setiap masa. Kalau itu putus, dia berkait rapat dengan elemen pelak pemanas. Kalau termostat 2 logam rosak, kalau termostat 2 logam rosak ni kita perlu check lah, kita buka dalam dia, kita tengok adakah ada terdapat kotoran dan sebagainya, kita bersihkan punca sentuh kita, atau kita ganti termostat, ataupun kita pelak pemanas kita pun perlu diperiksa. Kemungkinan pelak pemanas kita tidak berfungsi sempurna. Okey, itu adalah jenis kerosakan kalau nasi tu tak kekal panas selepas masak. Okey, dia hanya masak, dah masak, dia terus sejuk. Ini periuk nasi ini ada 2 function lah. Dah masak nasi, lepas tu dia kekalkan kepanasan pada nasi tersebut. Ada jenis periuk dia masak sahaja. Okey, seterusnya kita tengok suhu tidak boleh dikawal dan tidak terpelantik. Okey, biasanya ini berlaku adalah berpunca kepada termostat 2 logam ataupun magnetik rosak. Kan bila mana kita memasak nasi sampai tahap nasi tu sudah sampai masak, dia punya kadar masa dia sudah sampai untuk memasak, biasanya dia akan terpelantik. Okey. Ini dia tak terpelantik, dia terus memasak, menyebabkan nasi kita berkerak di bawah. Okey. Dia jadi hangit lah sebab terlebih masak. Ini menunjukkan punca kerosakan pada termostat 2 logam. So antaranya kalau dah rosak termostat 2 logam ni, memang kena gantilah termostat tersebut. Alright. Jenis kerosakan yang keempat iaitu PLM terpelantik, fuse putus. Okey, pemutus litar arus baki pada DB board rumah kita ataupun pemutus litar miniatur pun sama dalam DB board rumah kita. Okey, kita tengok pada bahagian hadapan rumah kita ada satu kotak fuse agihan ni, ada banyak fuse dalam dia. Okey, antara punca-punca kalau terpelantik kan, kita masak nasi, kita tekan on dia terpelantik periuk nasi. Okey, kita tengok kat sini, mungkin ada puncanya adalah berkaitan pengalih yang terpintas dengan rangka alat ataupun wayar bumi. Memang dia short kat situ. So apa kita buat, kita check dulu, kita bersihkan alat daripada habuk, mungkin ada kelembapan, mungkin ada kotoran dan sebagainya dalam periuk nasi. Kita tak tahu kan, kadang cicak pun boleh masuk celah tu dan sebagainya. Okey, dia akan mengganggu aliran elektrik jika dia duduk pada dia punya terminal wire dan sebagainya. Okey, pastikan tak ada bahagian yang pengalih tu dia bersentuhan dengan body dan sebagainya lah. Okey, punca yang kedua kat sini, palam 3 pin ataupun kabel penghubung terpintas. So bila kabel penghubung terpintas pun sama, kita pastikan kabel kita berada dalam keadaan baik. Kalau terpintas, kita aturkan semula. Kalau kemungkinan perlu bertukar kabel, kita tukar kabel. Kalau pelak 3 pin kita dalam keadaan yang teruk, perlu kita tukarkan juga. Alright. Yang ketiga C, pelak pemanas terpintas ke bumi. Jika pelak pemanas terpintas ke bumi, kita ganti pelak pemanas sahaja. Sebab pelak pemanas ni memang dia satu komponen khas dia, satu sahaja. So kalau bahagian itu memang short, kita perlu gantikan sahaja. Dan yang keempat D, kadar PLM, pemutus litar miniatur fuse tidak sesuai. Ini merujuk kepada kita punya soket plug 3 pin kita lah, yang bersambung pada kotak fuse agihan, di mana kita tengok adakah betul mengikut kadaran yang sesuai. Sebab periuk nasi pun boleh menghasilkan watt yang tinggi, antaranya 1000 watt, itu biasanya tinggi lah, 1800 watt, 600 watt. Kalau terpelantik, kita kena check kita punya PLM kita, pemutus litar miniatur ataupun miniature circuit breaker kita. Kadaran yang sesuai iaitu 16 32. Okey, kadaran
mestilah mengikut kita punya pemasangan dan peralatan serta penggunaan kita semasa menggunakan periuk nasi. Jangan gunakan periuk nasi dengan bersambung dengan extension wire. Okey, jangan, kerana extension wire ni dia tidak boleh menahan arus beban yang tinggi. So pastikan kita terus direct kepada soket terus pada dinding tersebut. Alright. Yang kelima, jenis kerosakan lampu penunjuk tidak menyala. Lampu penunjuk tidak menyala, okey, antaranya ialah kita tengok punca je lampu mungkin terbakar. Mungkin perintah dalam terbakar. Kalau terbakar kita ganti lampu sahaja, tak ada masalah. Yang kedua, biar tiada bekalan. So lampu tiada bekalan, kita kena semak balik lah kemungkinan palam kita, palam 3 pin kita, wire. Okey. Kalau palam yang ketiga C, palam 3 pin kabel pemburu rosak. Kalau dua benda ni rosak, mestilah kena tukar dua-dua. Okey. Okey, kalau yang D, plug pemanas rosak pun sama, kita gantikan plug panas. Kalau termostat dua logam rosak, kita bersihkan. Kalau termostat bahagian itu rosak, kena ganti ataupun kita bersihkan. Kalau switch perhidup rosak, kita bersihkan macam biasa dan ganti switch. So ini adalah cara-cara di mana kita mengenali jenis-jenis kerosakan dan cara kita nak detect mengikut flow lah. Mengikut flow di mana punca kerosakan itu berlaku. Sebagaimana kalau nak lebih faham lagi, kita perlu melihat dia punya litas skematik. Barulah kita boleh tahu punca itu berada di mana mengikut aturan pada lukisan skematik periuk elektrik. Okey. Ini adalah jadual 8 yang saya terangkan tadi adalah berdasarkan tentang periuk nasi, cara pembaikan dan senggara. Okey. So kita tengok. Okey, kita tengok dulu apa yang berlaku. Okey, dekat sini kita tengok dia punya periuk nasi, di mana periuk nasi tersebut ada dia punya rajah 14/A periuk nasi elektrik. So kita tengok komponen-komponen. Dia ada pemegang, dia ada penutup, dia ada bekas aluminium, dia ada laras suhu dekat sini, ada elemen pemanas yang bulat macam donat ni, okey. Pemegang mika di bawah plug pemanas. Dan juga kita ada pemasangan switch. Okey, kat sini kita ada banyak. Kawasan-kawasan ni adalah yang menyebabkan terpelantik bila masak tu. So kita ada pemegang periuk, ada badan periuk, kita ada plug bawahnya, okey, dan kita ada kabel bekalan. Okey, dia ada palam 3 pin dan kabel bekalan. Ini kabel bekalan yang biasa ada dipasang pada periuk nasi. So seterusnya kita tengok contoh litas skematik bagi periuk nasi elektrik. So dekat sini kita boleh tahu di mana punca utama. Ini adalah masukan live dan neutral, di mana kat sini kita ada thermal cut out. Okey, kena thermal cut out. Jika ada dah masak ataupun ada kepanasan lebih, biasanya dia akan cut out lah. Ini fuse biasanya lah untuk memutuskan bekalan. Sekiranya berlaku sebarang kerosakan, dia akan cut off. Okey, ini kita ada switch memasak. Switch pemasak ni akan terpelantik bila sampai pada suhu memasak. Okey. Dan kita ada laras suhu magnetik, switch magnetik. Kita ada lampu neon yang menunjukkan tanda lampu yang menunjukkan sudah masak, dan lampu neon yang menunjukkan keep warm ataupun dia sentiasa memanaskan nasi. Dan dalam kotak putus-putus ini menunjukkan bahagian plate pemanas kita dan pemegang mika, di mana yang saya kata tadi yang bulat macam donat tu, ini adalah ruang-ruang dia. So dia berkait rapat antara dua ni, dan seterusnya dia terus sambung ke bumi. Alright. So ini adalah rajah 14/B contoh litas skematik periuk nasi elektrik. Jadi kita tahu beberapa info-info yang terdapat pada litas asas periuk nasi elektrik. Jadi untuk itu sekian saja daripada saya. Untuk perbincangan yang lebih lanjut, boleh terus berhubung dengan saya untuk kita mengenali di manakah kerosakan-kerosakan yang perlu kita lihat
jika ada kerosakan di rumah, boleh juga berbincang dengan saya untuk langkah-langkah pembaikan, dan langkah-langkah keselamatan perlu juga diamalkan. Penting ya, untuk membuat pembaikan elektrik ni, langkah-langkah keselamatan sila amalkan dengan betul, okey, supaya untuk mengelakkan kita dari terkena renjatan elektrik ataupun kemalangan elektrik semasa kita melakukan senggara. Okey, sekarang itu daripada saya. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih.